Macam mana Nabi nak tengok? Lahir pun belum. Ayat ni kata alam tara, bukannya alam ta'lam. Kalau alam ta'lam, Nabi pernah tak dengar cerita Abrahah musnah? Tapi ayat ni berbunyi alam tara, wahai Nabi SAW, kamu tengok ke tidak peristiwa itu? Macam mana kita nak tengok satu perlawanan bola sepak contohnya yang terjadi, sedangkan pada tarikh Piala Dunia itu berlaku, kita belum pun lahir. Jadi di sini kita kena tanya soalan, kenapa ya Allah kata Nabi, engkau sebenarnya boleh melihat peristiwa berkenaan? Dengan cara apa? Dengan cara dengar aku cerita, bukan depa cerita. Sebab ada orang melihat sesuatu peristiwa tapi sebenarnya dia buta. Ada orang melihat sesuatu peristiwa terjadi tapi seolah-olah di sisi Allah dia tidak melihat peristiwa itu. The people who didn't get the point. Tetapi bagi Nabi, kau nak tengok tak peristiwa berkenaan? Maka dengar apa aku akan cerita. Karena bila Allah bercerita, Allah adalah sebaik-baik pencerita. Tapi bila sejarawan bercerita, belum tentu apa yang makhluk cerita adalah kebenaran. Mereka boleh sebut fakta, tapi ulasan mereka belum tentu betul. Jadi walaupun Nabi, kamu tidak hidup pada waktu itu, kamu masih lagi di alam rahim, tetapi kerana aku akan ceritakan kepada kamu, kamu seperti berada di lokasi kejadian. Ini hebatnya kisah-kisah Quran. Tuan-tuan, puan-puan, bila baca mana-mana kisah di dalam Al-Quran, betul-betul anda seperti berada di lokasi kejadian. Dan bila kita nampak sendiri peristiwa berkenaan, mata tidak berdusta kan? Mata takkan menipu. Berbanding kita tak nampak, kita hanya dengar apa orang cerita. So pelajaran nombor satu kita dapat hanya daripada faham kalimah tara. Ada orang banyak maklumat sejarah tetapi tidak beroleh pelajaran. Nabi diajar walaupun baginda buta huruf, ummi. Pernah dengar? Nabi SAW seorang ummi. Apa maksud ummi? Umpama bayi yang baru dilahirkan daripada perut mamanya. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak ada pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu dan kisah orang terdahulu. Nabi tidak ada sebarang pengetahuan dalam hal bacaan. Nabi tidak boleh tahu apa yang nak disebut oleh buku-buku kitab-kitab itu. So it's okay Nabi kalau kamu tidak ada PhD ataupun ilmuwan dalam sesuatu bidang, tetapi dengar apa aku akan cerita, kamu lebih baik daripada orang lain yang ada maklumat banyak tapi tidak melihat kebenaran. Kita sekarang berada di zaman semua benda ChatGPT. Semua benda hanya di hujung jari, type saja apa masalah, Google je. Ini zaman informasi di sana sini tuan-tuan. Hatta tak hadir pun tak apa, kita boleh dengar di live. Tetapi berapa ramai ketika informasi begitu mudah untuk diperolehi, dia seorang yang apabila mendapat satu maklumat sahaja pun, dia betul-betul nampak apa yang dia boleh pelajari. Bukan hanya berbangga dengan maklumat yang banyak. Abrahah 70,000, 12 ekor gajah, pergerakan daripada Yaman, pemimpin-pemimpin Arab sangat takut memberikan jalan, maklumat sangat banyak, tetapi tak nampak apa yang betul Allah nak bagi tahu. Jadi Nabi tak tahu pun tak apa, lahir pun belum, mari aku bagi tahu ini yang patut kamu nampak. Apa yang patut kamu nampak adalah Rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala Rabbuka. Ini cara aku jaga kamu. Rabb bukan hanya Tuhan. Rabb artinya pemelihara. Rabbuka artinya apa? Kamu lihat peristiwa Abrahah. Aku nak beritahu kamu, peristiwa tu akan ajar kamu, aku Rabbuk. Aku Tuhan kamu. Aku pemelihara kamu. Artinya macam mana aku selamatkan Baitullah daripada rejim Abrahah,
Macam itulah aku akan selamatkan kamu dan dakwah kamu daripada rejim Quraisy. Hanya dengan kalimah Rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala Rabbuk. Kamu tak tengok macam mana pemelihara kamu telah memelihara Baitullah? Dengan cara yang sama kami akan pelihara kamu. So don't worry. Jangan risau, teruskan dakwah. Kamu akan dipelihara oleh Allah. Ashab Al-Fil, Allah tak sebut nama Abraha, ayah ibu. Allah sebut Ashab Al-Fil. Ashab ini dia berasal daripada kalimah sahabat. Tahu apa itu sahabat? Orang yang faham kita. Ya, kita tak cakap pun kita tahulah yang dia ada masalah. Okey. Cuba tengok orang sebelah kita, dia sahabat kita ke musuh kita? Okey. Ada orang kawan kita. Tapi tak semua kawan sahabat. Sahabat ni memang betul-betul baik. Dia faham kita, kita faham dia. Ya. Jadi Allah sebut tentera Abraha dengan menggunakan kalimah Ashab Al-Fil. Ashab artinya yang menunggang gajah, tetapi ashab juga bermakna yang berkawan dengan gajah, yang bersahabat dengan gajah. Erti apa? Tentera Abraha dengan gajah banyak persamaan. Macam kawan. Ada chemistry. Artinya apa? Manusia boleh jadi seperti binatang. Tiada peri kemanusiaan apabila mereka tidak ada iman. 70,000 tentera Abraha, Allah kata mereka tidak ubah seperti binatang gajah. Apa yang tuan-tuan tengok di Palestin pada waktu ini adalah rejim yang tiada peri kemanusiaan. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Jadi cerita yang kita baca ni ayah ibu, ingat ya, apabila sesuatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Nabi atau sebelum Nabi lahir, Allah buat ulasan. Bukan hanya ahli-ahli sejarah buat catatan, maknanya cerita tu akan berulang. Boleh faham? Saya ulang sekali lagi. Apabila sesuatu cerita menimpa Nabi, apabila sesuatu peristiwa berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya wartawan buat catatan, bukan hanya sejarawan buat catatan, dan bukan hanya Nabi menceritakan peristiwa berkenaan, namanya hadis. Allah sendiri buat catatan 5 ayat je, namanya surah Al-Fil. Maknanya bila Allah yang catat dalam Quran kekal sampai hari kiamat, maknanya cerita tu akan berulang. Apa makna cerita tu akan berulang? Ayah ibu akan nampak Abraha bukan hanya cerita sejarah, akan ada Abraha moden. Akan ada kumpulan manusia yang perwatakan perbuatan mereka seperti binatang tiada peri kemanusiaan. Dan mereka berbangga dengan kenderaan mereka. Dulu, 1400 tahun dulu, Abraha, kenapa dia guna gajah? 12 ekor. Dia guna gajah untuk saiwar. Saiwar ni maksudnya nak menakut-nakutkan bangsa Arab. Orang Arab tak pernah berperang guna gajah. Paling hebat guna kuda, unta, dan binatang-binatang berkaki 4. Mereka tak pernah terfikir untuk guna gajah. Dan bukan mudah nak train gajah untuk jadi binatang ketenteraan. Ada pengalaman menunggang gajah pergi ke tempat kerja? Jadi orang Arab tak pernah ada pengalaman tengok gajah. Tiba-tiba mereka kena lawan dengan 70,000, dan kat depan 70,000 ini adalah 12 ekor gajah. Lari lintang pukan bangsa Arab. Abraha sengaja letak gajah-gajah ni depan sebab nak kata apa? Tak ada siapa dia boleh lawan saya pada hari ini. Kita orang unbeatable pada hari ini. Siapa boleh kalahkan kami? So ini adalah watak manusia yang berbangga dengan kenderaan ketenteraan mereka yang waktu itu adalah gajah. Saya nak tanya, adakah waktu ini musuh-musuh Islam menggunakan gajah di Palestin? Tidak. Tetapi mereka punyai kenderaan paling moden dalam sejarah. Mereka punyai nuclear weapon, mereka punyai Bosphorus bomb, mereka punyai kaedah untuk membunuh orang dengan sangat pantas. Tetapi
kekal rupa manusia. Dari satu sudut, ada yang sangat kita duka cita, tubuh pun tak nampak. Kasut kanak-kanak yang masih ada kaki dia dekat situ. Tetapi dari satu sudut, ayah ibu boleh nampak kejam tak kejam rejim Zionis ini. Mereka boleh datangkan asap yang mana kanak-kanak itu mati sekelip mata sedangkan tubuh nampak sempurna. Ini sains dan teknologi bila digunakan tidak pada tempatnya. Ini kerja saintis bila tak ada Tuhan dalam hidup. Dia buat Bosphorus bomb untuk tujuan membunuh secara senyap. Dekat dalam tu habis organ-organ pecah. Tapi tubuh nampak okey je. Jadi ini adalah cerita yang berulang sepanjang zaman. Kumpulan manusia yang berbangga dengan kenderaan dan senjata. Ingat, kesudahan mereka adalah kesudahan tentera bergajah. Ismail Haniyeh yang syahid baru-baru ini pada 2004 seingat saya, pernah menamakan dia punya operasi Hamas untuk menyerang beberapa lokasi ketenteraan rejim dengan nama Asfin Makul. Dia punya nama operasi tu inspire daripada surah ni lah. Nak katanya surah ini bukan hanya cerita sejarah yang kita ingat semasa maulid sahaja, tetapi ini adalah surah untuk beri kita semangat. Musuh hebat macam mana sekalipun dia punya teknologi dan sains, bila orang-orang beriman memelihara hubungan dengan Allah dan berusaha sedaya upaya, maka Allah bila memihak kepada orang-orang beriman, hebat macam mana pun musuh mereka akan lenyap. Ayah ibu baca surah Al-Fil mungkin tak sampai seminit. Cuba try baca lah. Kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Mungkin tak sampai seminit dua. Pendek tak pendek surah ni? Ia menggambarkan pendeknya tempoh masa Allah guna untuk musnahkan diorang. Mudah je. Oh, berbangga dengan ketenteraan kamu ya. Oh, berbangga kamu nak langgar Baitullah, rumah aku ya. Oh, kamu nak musnahkan Ummul Qura yang menjadi teduhan orang-orang Arab keturunan Bani Ismail. Okey, silakan. Kamu nak serang, silakan serang. Allah memudahkan urusan musuh Allah ini nak menuju Baitullah. Tetapi bila Baitullah depan mata dan dia overconfidence, hari ini kita akan melakar sejarah, Makkah tidak akan ada di atas muka bumi. Semua orang akan buat haji di Yaman, negara Abraha. Semua orang akan tawaf di gereja beliau namanya Al-Qulais. Tetapi pada waktu itulah Allah mendatangkan burung ababil, memusnahkan mereka dari arah yang tidak diduga. Memusnahkan Abraha pada waktu dia overconfidence. Ini bukan hanya cerita sejarah. Netanyahu and the gang akan mengalami peristiwa yang sama mudah-mudahan. Allahumma amin. Ketika dia yakin dia akan melenyapkan Gaza, dia akan menghapuskan Palestin daripada tanah umat ini, ketika dia yakin itulah Allah akan mendatangkan azab yang akan menyebabkan mereka tidak bernyawa tidak lama lagi. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ambil contoh ayat yang seterusnya, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus ke atas tentera Abraha tayran. Tayran ni, kalau orang belajar bahasa Arab, dia nakirah. Dia bukan ada alif lam. Artinya apa? Burung-burung yang diutuskan ini adalah burung-burung yang kamu tak pernah nampak. Burung-burung yang diutuskan kepada Abraha pertama sekali datang dari arah yang mereka tak nampak. Mereka bergerak daripada Yaman menuju ke Baitullah, daripada selatan menuju ke utara. Burung tu datang dari arah yang sama mereka bertolak. Atau setengah periwayat menyebut datang daripada Laut Merah. But the point is, burung-burung datang dari arah yang mereka tak nampak. Mai mana tiba-tiba mari? Sebab kalau burung datang dari arah bertentangan mereka bergerak, dia orang boleh ready untuk lari. Ada tentera daripada langit sudah datang. Tetapi Allah akan menyerang musuh-musuhnya dari arah yang mereka tidak duga. Ini cara Allah memusnahkan Firaun. Awak nak kejar Bani Israel, pergi masuk dalam Laut Merah tu, pergi masuk. Kita akan memusnahkan Bani Israel lepas kita lepasi Laut Merah ini. Masuk.
itulah hari dia paling bangga dengan kehebatan ketenteraannya, dan hari yang sama dia mati. Berkuburkan Laut Merah berkenaan bersama dengan rejim dan tentera terbaiknya. Tayran adalah nakirah dalam bahasa Arab, artinya burung yang kamu tidak tahu dia dari arah mana, dan burung yang kamu tak boleh sebut jenis apa. Ini burung bukan burung sebarangan. Tuan-tuan mesti tahu, warna putih itu merpati, warna hitam itu gagak. Kita pergi zoo negara, kita tahu spesies-spesies burung. Yang burung ni, burung yang orang Arab tak pernah nampak, lain macam burungnya, seolah-olah brigade yang khusus Allah utus untuk Abraha. Kenapa burung lawan gajah? Kenapa tidak Allah utuskan gajah lawan gajah? Takkan tak ada pelajaran di situ? Allah utus makhluk yang paling kecil. Satu orang boleh berkata, burung je pun takkan boleh menumpaskan gajah yang besar. Allah punya kuasa 300 boleh menang ke atas 1000 perang Badar. Allah punya kuasa 3000 boleh menang kepada 10,000 perang Khandaq. So jangan mengecilkan tentera Allah. Walaupun dia burung kecil, tapi apa yang bakal dia bawa adalah bala bencana. Ababil bukan nama burung, kerana burung ini ada pelbagai spesies. Kalau pelbagai spesies, takkan namanya ababil. Mestilah sekurang-kurangnya ababil A, ababil B, ababil C. Ababil dalam syair-syair Arab, ia bermaksud gelombang yang bertali arus. Contohnya, saya ceramah, tiba-tiba kumpulan anak-anak muda pula masuk. Hampir sejam ceramah, datang pula gelombang orang yang bukan duduk kat kajang. Satu gelombang datang, lepas tu satu gelombang pula datang, lepas tu satu gelombang pula datang. Gelombang yang bertali arus macam ombak, sentiasa ganas. Lepas tu datang pula yang ganas, lepas tu ada pula yang lebih ganas. Ini orang Arab kata ababil. Satu gelombang datang, another gelombang datang. Artinya bertali arus, serangan itu tidak berhenti. Bayangkan 1 jam, 2 jam peristiwa ini berlaku mungkin, wallahualam. Tetapi burung yang datang dengan misi yang spesifik untuk menembak. Bila mereka selesai menembak, mereka bergerak. Datang burung lain pula membawa peluru berpandu mereka, namanya hijaratan min sijil. Jadi ababil adalah kumpulan burung yang pelbagai spesies bergabung untuk menyerang musuh Allah secara bertali arus. Masing-masing bekerja dengan satu pasukan menyerang musuh yang sama. Wow, burung sedang tegur kita. Burung daripada pelbagai spesies bergabung sama-sama sebab ada musuh yang lebih utama. Adakah kita umat ini, ya, dengan pelbagai latar belakang, dengan pelbagai barangkali negeri, dengan pelbagai perbezaan, boleh duduk bersatu bersama-sama untuk menghadapi musuh yang lebih besar? Adakah hati-hati kita ini bersatu berpaut, atau kita masih lagi nak bergaduh sesama sendiri, berpecah yang lebih teruk? Sedangkan ababil mengajar kita, ada burung warna hitam, ada burung warna putih. Pakat-pakat menolak perbezaan, tetapi sama-sama bersama untuk menyerang musuh Allah. Bayangkan burung berkumpul di satu tempat yang di bawah mereka adalah Abraha. Mereka tidak terbang ke arah lain, semua berkumpul di situ sahaja. Ini peristiwa yang sangat ajaib. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini melontar ke atas mereka dengan batu-batu sijil. Pertama yang pelik adalah macam mana berbagai spesies boleh berkumpul di udara di satu tempat. Siapa bagi arahan? Pernah nampak tak burung yang bukan hanya terbang ke sana kemari,
tetapi mereka boleh berada di satu tempat di udara. Ada pakar yang boleh buat begitu. Macam mana burung boleh berkumpul di udara? Yang kedua, pelik yang kedua burung-burung ini, mereka bukan menjatuhkan batu-batu tu. Tarmihim maknanya apa? Melempari batu. Lempar ni bukan jatuhkan batu, ini jatuh. Lempar ni sniper, menembak dengan tepat. Macam mana? Cuba bayangkan burung membalik batu. Dengan dua dia punya kaki dengan paruh. Macam mana burung nak balik? Kita ada pengalaman tengok orang balik peluru dalam Olimpik, Paralimpik. Kita tahu itu balik, iaitulah tepat pada sasaran. Kalau jatuh belum tentu tepat. Tapi Allah kata burung itu membaling seolah-olah peluru berpandu. Subhanallah. Jadi penggunaan tarmihim menunjukkan tidak ada batu melainkan kena tepat pada orang-orang Abraham. Tidak ada batu jatuh ke tanah sia-sia. Perfectnya rencana Allah sampai tak ada batu jatuh sia-sia. Tuan-tuan bayangkan burung-burung jatuhkan batu, tak ada batu yang jatuh sia-sia. Semua batu kena setiap orang. Dan bila kena, habis putus, tembus batu berkenaan tengkorak tentera-tentera ini sampai tubuh mereka bertukar seperti daun kekuning-kuningan ataupun daun yang dimakan ulat, yakni tubuh yang berlubang-lubang. Daun dimakan ulat artinya tubuh seperti berlubang-lubang kerana terkena peluru berkenaan. Kerja Tuhan. Apabila burung-burung ini membaling batu daripada tanah Sijil. Sijil, ulama memberikan pandangan, pertama sekali, batu yang sangat panas daripada satu tempat yang tak diketahui, tapi tempat itu sangat panas dan batu-batunya sangat keras, maka batu-batu itu digunakan. Ada satu lagi pandangan yang menyatakan Sijil adalah batu daripada neraka. Maka tak pelik kalau batu berkenaan kena sedikit sahaja telah mendatangkan kemusnahan kepada tentera Abraham. Kena sedikit sahaja pun boleh menyebabkan tembus. Sijil juga digunakan oleh Allah masa cerita kaum Sodom. Pernah dengar cerita kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homoseksual? Allah sangat murka bila lelaki suka lelaki dengan syahwat, atau sebaliknya perempuan dengan perempuan dengan syahwat. Allah sebut di dalam surah Hud dan di dalam Al-Quran, aku utuskan batu sijil kepada mereka, dan Allah kata setiap batu ada nama. Batu berkenaan, setiap batu tu ada nama fulan bin fulan. Apa maksud setiap batu ada nama? Allah utus direct pada langit, tak ada burung ababil masa tu. Allah utus direct batu-batu daripada langit, yang mana setiap batu ini kena pada fulan bin fulan yang berkenaan. So memang tepat pada sasarannya. So memang batu sijil adalah batu yang khusus untuk menyebabkan kematian seseorang. Dan yang menariknya adalah kalau Allah boleh serang direct dengan batu sijil, kenapa perlu burung? Dan macam mana pula burung boleh pegang batu panas? Kita nak pegang batu panas, nak pegang benda panas, cerik air yang tengah mendidih, mana boleh? Tetapi macam mana burung boleh pegang batu panas, terbang daripada satu tempat? Apatah lagi kalau batu itu kita ambil tafsiran batu daripada neraka, takkan tak terbakar burung tu. Dan kena tanya juga soalan, Allah boleh musnahkan Abraham direct dengan batu, kenapa perlu ada burung? So di akhir ni kita kena buat soalan, ada tak mana-mana Nabi yang ceritanya Allah paparkan dia tak rasa panas tu?
patutnya dia terbakar. Dan Nabi yang sama ini, ada tak cerita burung? Dia cincang, dia sembelih, mula-mula dia tangkap, kemudian dia jinakkan, cuk. Lepas tu Allah perintahkan sembelih. Lepas sembelih, cincang lumat, kemudian letak di penjuru gunung dan cuba panggil balik. Allah hidupkan balik burung-burung berkenaan. Allah mengutuskan burung untuk mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul je, tepat sekali. Allah jadikan batu yang panas tidak memberikan kesan kepada burung untuk ingatkan juga tentang satu orang yang dicampakkan ke dalam api. Namun api berkenaan memberikan kepadanya kesejukan dan kedamaian. Allah nak ingatkan orang-orang Quraisy yang menonton peristiwa berkenaan. Apa yang aku buat kepada Makkah sekarang adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam 2000-3000 tahun lepas ke atas bumi Makkah. Adakah perbuatan kamu adalah perbuatan direstui oleh moyang kamu Ibrahim alaihissalam? Hello, Ibrahim memecahkan berhala. Kamu boleh kata penyembahan berhala adalah tanda yang direstui Tuhan, lalu Tuhan selamatkan Baitullah. Dia mau rekod cerita ni main mana? Ibrahim alaihissalam, ingat lagi cerita baginda memecahkan berhala? Baginda berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan aminan, Rabbi ja'al hadha baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Perhatikan doa ni, ya Allah, jadikan negeri ini aman daripada pencerobohan dan jangan jadikan penduduknya menyembah berhala. Aku ada pengalaman dengan banyak negara yang menyembah berhala. Aku dihumban ke dalam api sebab penduduk dan Namrud nak menyembah berhala. Aku telah bayar harga yang mahal untuk memperjuangkan tauhid. Ya Allah, aku tinggalkan anak biniku di padang pasir kering kontang. Boleh mati anak biniku ini, tapi aku tinggalkan mereka kerana-Mu, ya Allah. Dan ada rumah-Mu, ya Allah. Adanya Baitullah di sini. Aku tinggalkan mereka, lalu aku pulang ke Palestin. Air mata mengalir, mengharap dan tawakal pada Allah untuk jaga Hajar dan Ismail. Dan apa yang berlaku? Lembah mati menjadi hidup, munculnya air Zam-Zam. Semuanya kerana doa Nabi Ibrahim. Jadikan penduduk di sini yang bermula daripada Hajar dan Ismail, daripada diriku mereka muncul, Ismail, mereka selamat daripada bahaya. Jangan biarkan mereka mati kelaparan, jangan biarkan mereka mati kebuluran. Hajar ke Safa Marwah, akhirnya Allah bagi rezeki. Dan sesiapa yang datang selepas ini ke tanah ini, bagi mereka rezeki. Dan kalau ada sesiapa yang nak menceroboh, amankan negara ini. Sebab itu namanya tanah haram. Allah haramkan daripada pencerobohan. So Abrahah musnah sebab doa Nabi Ibrahim 3000 tahun lepas. Jadikan negeri ini aman dan penduduknya tidak menyembah berhala. Tiba-tiba Quraisy boleh kata, burung-burung ini datang kerana berhala-berhala kami yang memanggil bantuan Tuhan. Mereka terlupa Ibrahim memerangi syirik habis-habisan. Maka sebab tu ada cerita burung bawa batu, burung, dan burung tidak terbakar pun membawa batu-batu berkenaan. Ayah ibu, mudah-mudahan cerita surah Al-Fil ini mengajar kita jangan meletakkan pergantungan kepada material. Tahu material? Saya kereta besar, insya-Allah bahagia. Bila ada kereta besar, bila ada rumah 2-3 tingkat, saya rasa bahagia. Bila ada isteri cantik, suami handsome, bila ada anak-anak ramai, insya-Allah hidup akan bahagia. Ini bahaya. Sebab kita bergantung, bahagia tak bahagia hidup, meletakkan bergantungan pada material, pada fizikal. Pendapatan, income, bisnes. Kita hanya bergantung pada Allah. Daripadanya datang mudarat dan manfaat. Kepadanya kita mohon agar Allah memberikan kepada kita bahagia dan rasa senang. Bukanlah kesenangan ini datang daripada gajah. Abrahah menyangka gajah akan memanjangkan umurnya. Gajah akan menyebabkan dia berjaya untuk menguasai jalan ekonomi dan politik. Sebenarnya Abrahah bukan hanya nak menyerang Baitullah,
kerana gerejanya kena kencing. Tahu kan cerita famous itu? Dia punya gereja telah dibuang najis oleh orang Arab yang tak suka. Abraha cuba nak bina gereja untuk ganti Baitullah. Kononnya dia nak tarik orang Arab pergi ke Yaman dan tak nak lagi orang Arab berkumpul di Baitullah, sebab dia hanya menyebabkan ekonomi orang-orang Makkah makin maju. Dengki cemburu ni sampai dia buat dia punya Kaabah dia sendiri. So ada orang Arab, ya, riwayat kata pergi buang air najis kat situ. So kerana serangan ini, Abraha menyerang Baitullah. Nampak macam balas dendam. Awak buat macam ni pada rumah saya buat macam ni pada rumah Tuhan awak. Tengok, ada sesiapa ke boleh halang saya? Mendabik dada dan sombong, tuan-tuan. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan puan-puan sekalian, Abraha hanya menjadikan isu itu, isu gerejanya kena kencing untuk dia menguasai ekonomi dan politik di tanah Arab. Dia nak kuasai politik sebab dia mewakili ajaran Kristian Roman Empire. Roman, kita tahu dengan Parsi berebut-rebut tanah Arab kat tengah-tengah, Parsi belah sini, Rom belah sini. So mereka nak rebut tanah Arab ni, so mereka hantar Roman di bahagian Yaman. Abraha, awak menerima mandat untuk buat apa saja bagi menguasai jalan ekonomi, jalan perdagangan ni. Jangan biar orang Arab kuasai. Biar kita boleh kaut keuntungan daripada orang Arab. So, antara caranya adalah biar kita pegang, ya, Baitullah itu. Biar kita pegang Mekah tu. Biar orang Kristian pegang. Ya. Dan satu lagi adalah untuk mereka menguasai agama Kristian itu sendiri. Mereka nak sebarkan Kristian itu sendiri ke tanah Arab. Daripada sembah patung kayu ni, bebek sembah Yesus. Itu lebih logik bagi orang-orang Abraha ini. Ya, sebab orang yang soleh boleh memberikan bantuan, menyembah manusia yang dikatakan anak Tuhan lebih baik daripada menyembah tokong kayu-kayu ini. Jadi tuan-tuan, ini rencana sulit Abraha, namun Allah membongkarkan rencana sulit ini dan Allah menjadikan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa jua rancangannya yang bergantung kepada material, bergantung kepada gajah, bergantung kepada kenderaan, teknologi dan segala serba-serbi kewangan, ekonomi, orang-orang yang bergantung kepada material. Lihat peristiwa ini, Allah tunjukkan macam mana Allah boleh mengatasi dengan mudah sahaja mereka yang menyembah material dan menyembah usaha. Dia menyembah usaha dia bukan menyembah Allah. Saya berjaya sebab usaha saya, okey? Jangan kata begitu. Saya berjaya kerana usaha saya yang mendapat izin Allah. Itu baru betul. Jangan jadi materialistik, kumpulan manusia yang menyembah material, menyembah manusia, menyembah usaha. Tetapi sebaliknya, kita berusaha dan natijahnya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, saya berhenti setakat ini dulu, insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah.